Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Kalau tuan membeli halia, beli sekari, sebungkus kari. Hari Jumaat, hari yang mulia, juga penghulu segala hari. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Bersama dengan saya, Da'i Hakim. Seperti biasa, ingat, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal, dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita ingin menyambung perbincangan tentang surah Fussilat bermula ayat 17 hingga ayat 20 bersama dengan guru kita tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Ustaz apa khabar? Syukur, Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat dan rasa seronok pagi ni kerana berganding dengan orang muda. Allah. Serba biru Ustaz pagi ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Dan kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan juga boleh buat panggilan ke 1800 881677 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang surah Fussilat ayat 17 hingga 20. Baiklah, saya fikir menarik kalau kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quran daripada guru kita iaitu Ustaz Muhammad Zarifi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Da'i Ustaz Hakim dan seterusnya para penonton setia Tanyalah Ustaz. Hari ini alhamdulillah kita sambung tadabbur kita surah Fussilat ayat nombor 17 sehingga ayat nombor 20 Hakim ya. Ya betul. Baik, saya bercadang Da'i Hakim, saya bacakan terlebih dahulu ayat nombor 17. Boleh ya. Ustaz. Baik, ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda faakhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat nombor 17, dan berkenaan kaum Thamud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, iaitulah kesesatan daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Baik, Da'i Hakim, itu ayat nombor 17 dan juga terjemahannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi itu ayat pertama yang akan kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan ayat 17 surah Fussilat. Jadi insya-Allah pada pagi ini Ustaz kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita nak meraihkan soalan dari sahabat kita nak alu-alukan juga kepada anda yang mungkin baru menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jangan lupa bagi anda yang menonton menerusi Facebook untuk buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar. Baiklah, soalan pertama pagi ini dari sahabat kita, Huril Aini Abdul Muttalib. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat 17, bala sambaran petir telah diturunkan oleh Allah ke atas kaum Thamud yang mungkir janji dengan Allah dan Nabi Saleh berkenaan haiwan unta. Boleh Ustaz jelaskan apa janji yang mereka mungkiri dan kisah unta ini? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Huril Aini atas soalan. Baik, terima kasih saudara Huril Aini yang bertanya satu soalan yang sangat baik.
ada kaitan dengan ayat nombor 17 yang kita baca tadi. Baik, para penonton, dalam surah Fussilat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah kaum terdahulu yang mana kaum ini mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada para nabi dan para rasul. Ya. Dalam ayat ini ataupun dalam episod sebelum ini, Allah Azza wa Jalla datangkan ayat nombor 16, ayat nombor 15, cerita kaum Ad. Kalau ada masa kita ulang balik ya. Kaum Ad dan kaum Thamud. Baik, para penonton, cerita tentang kaum Thamud ini dalam Al-Quran datang sebanyak 26 kali. Tak Hakim, 26 kali Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah kaum Thamud. Siapakah kaum Thamud ini? Mereka merupakan kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat yang kita baca tadi, surah Fussilat ayat nombor 17, bukan setakat di dalam ayat ini Allah Taala cerita tentang kaum Thamud, tetapi Allah Taala cerita juga antaranya di dalam surah Al-Fajr, antaranya lain lagi dalam surah Al-A'raf. Jom kita tengok sat pada surah Al-A'raf ayat nombor 75 sehingga ayat nombor 78. Ya. Baik, ayat nombor 75 tuan-tuan dalam surah Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla menyatakan qalal mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Baik tuan-tuan, perangai kaum Nabi Thamud yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi Saleh ini, mereka ni perkataan qalal mala'u bermaksud telah berkata orang-orang yang kaya raya ni. Jadi Allah Ta'ala datangkan perkataan al-mala'u yang membawa erti mensifatkan kaum Thamud yang ingkar ni ialah orang kaya, orang senang, orang ada pangkat, orang ada kedudukan. Kenapa Allah Ta'ala sifatkan kaum Thamud itu begitu yang ingkar? Kerana Allah Ta'ala nak Al-Quran mahu kita ambil pelajaran. Orang yang ingkar, orang yang sombong, orang yang takabur ini selalunya ialah orang yang ada kedudukan, orang yang senang. Baik, ni dalam ayat ini depa keluar kedah dah. Mereka kata dengan penuh sombong kepada orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut kepada Nabi Saleh. Mereka sebut secara sinis, sindir, perli. Dia kata, hampa tahukah Nabi Saleh itu memang seorang rasul daripada Tuhannya? Hampa tahu ke tidak? Dia sebut ni bukannya nak bagi tahu, tapi sebut kerana perli, sinis, sindir. Contohlah kan, Da'i Hakim, kita ada anak-anak kecil kan. Anak-anak kita ni suka lompat kan. Lompat jatuh kan. Kita sebagai ayah, kita kata apa? Lompat lagi. Kan? Niat kita tu bukanlah nak kata suruh lompat lagi. Maknanya lompat itulah sebab jatuh. Faham? Jadi seolah-olah kita nak guna bahasa kiasan lah. Ya. Tepat ke tidak saya bagi contoh ni? Betul Ustaz. Tapi nak ceritanya dalam ayat ini, orang-orang yang sombong ini, kaum Thamud ini, mereka perli kepada orang-orang yang ikut kepada orang-orang yang ikut ajaran Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Baik, cerita dia macam ni tuan-tuan. Kaum Thamud ini, Allah Ta'ala bagi kepada mereka satu kelebihan. Kelebihannya ialah dia pandai dalam seni bina, architecture. Seni binanya memang cukup, orang muda kata superb. Memang power, mantul lah ni. Saya fikir juga mantul tu apa sebenarnya? Mantap betul. Mantap betul. Allahu Akbar. Jadi saya ni generasi 90-an kan. Lahir tahun 82, maknanya belajar-belajar daripada orang muda ni. Baik, para penonton. Kaum Thamud ni, dia ada kelebihan architecture. Okey Ustaz, kita nak dengar tentang kelebihan tersebut. Kita gantung situ dulu. Kita nak dengar. Jadi kepada anda yang nak mendengar apakah di sebalik kelebihan kaum Thamud ini, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru selepas ini.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang surah Fussilat bermula ayat 17 hingga ayat 20 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Tadi kita berhenti pada kelebihan kaum Samud. Jadi Ustaz, orang tertanya, apakah kelebihan, kalau bahasa kampung, apa special sangat ni kaum Samud ni? Silakan Ustaz. Okey, para penonton, terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz. Kaum Thamud ini Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka, antaranya mereka pandai mengukir. Arkiteknya hebat. Dia boleh ukir bukit-bukit ni kan, jadi satu ukiran yang sangat cantik, yang sangat mewah, jadi rumah mereka. Subhanallah. Jadi itu kelebihan mereka. Jadi apabila mereka ada kelebihan ini, Allah Ta'ala bagi kekayaan, rupa-rupanya kekayaan dan kekuatan mereka itu menjadikan mereka sombong. Mereka ni suka mencabar Nabi Saleh. Dia kata, kalaulah betul kamu ni Nabi, datang kepada kami bukti yang engkau ni Nabi. Maknanya dia letak syarat dulu untuk beriman kepada Nabi Saleh, untuk beriman kepada Allah. Dia letak syarat, mai tunjuk kat aku bukti. Jangan duk sembang je. Kan? Maknanya tunjuk bukti. Ni perangai ni. Yeah. Dia minta tunjuk bukti. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala datangkan bukti mukjizat kepada Nabi Saleh. Apa dia? Allah datangkan unta sebagai mukjizat. Dalam keadaan mereka minta bukti kepada Nabi Saleh, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi mukjizat. Allah datangkan, suruh mereka tu lihat, tiba-tiba daripada bukit tadi keluar seekor unta. Subhanallah. Keluar seekor unta daripada sini keluar seekor unta. Yeah. Tengok, Allah Ta'ala nak bagi petunjuk mukjizat kepada mereka itu. Apabila Allah Ta'ala datangkan mukjizat unta ini kepada kaum Nabi Saleh, itu kaum Thamud ini, dan Hakim dan para penonton, Allah Ta'ala beri peraturan. Peraturannya ialah ada kita kata perigi lah. Apabila giliran perigi ini, air itu diminum oleh unta ini, kaum Thamud dalam kampung ni tak boleh minum air perigi itu. Hanya boleh minum susu daripada unta tersebut sahaja. Kalau giliran unta tersebut minum air perigi tersebut. Yeah. Kemudian kalaulah giliran kaum Nabi Thamud ini minum air perigi, maka mereka tak boleh minum air daripada susu unta tersebut. Itu peraturannya. Memandangkan unta ini unta mukjizat daripada Allah, selagi mana diminum susunya oleh kaum Thamud, seberapa banyak mana pun takkan habis susu unta tersebut. Jadi kaum Thamud ni dia nak challenge. Cabar lagi. Orang kampung Hakim kata tadi, challenge. Betul. Yang tu saya faham. Dia nak cabar lagi. Dia perah susu unta tadi dengan niat nak bagi habis. Tapi ini unta mukjizat daripada Allah Azza wa Jal. Tak habis perahan susu tersebut. Tak habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang berlaku? Mereka menentang, mencabar. Apa yang mereka buat? Mereka sembelih unta tersebut. Ni, kaum Nabi Thamud ni punya, dia nak mencabar Allah, mencabar Nabi Saleh. Mereka sembelih unta tersebut. Tuan-tuan, tadi kita sebut ayat nombor 75 dalam surah Al-A'raf tadi. Ayat nombor 76, ayat nombor 77, Allah Ta'ala menyatakan bagaimana dialog Nabi Saleh
dan kaum Thamud itu Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran ayat nombor 77. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Tuan-tuan, selepas kaum Thamud ini mereka menyembelih unta tadi ni, dengan angkuh dia berkata kepada Nabi Saleh. Apa mereka kata? Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang daripada rasul. Maknanya bahasa kita lah. Wahai Nabi Saleh, wahai Saleh, ni kami dah bunuh, dah sembelih unta ni. Hang kata ancaman Allah akan datang kepada kami bila kami ingkar kepada Allah. Mana ancaman tu? Tak ada pun. Tak ada pun. Betul. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai tahap tu dia cabar Allah, cabar Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku selepas itu? Datanglah hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Saleh, iaitulah kaum Thamud yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Saleh. Allah datangkan satu gempa ataupun pekikan yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat bunyinya, menghancurkan mereka itu. Subhanallah. Menghancurkan mereka itu semuanya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton, pelajarannya apa? Orang yang ingkar ini kerana apa? Kesombongan, keangkuhan, kebongkakan dalam diri mereka. Ini yang kita nak belajar sama-sama dalam surah Fussilat pada siaran kali ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalau kita baca pada ayat yang ke-17 juga, disebut terjemahannya, dan berkenaan kaum Thamud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kebutaan di sini Ustaz? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook oleh Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan memilih untuk buta oleh kaum Thamud walaupun ada petunjuk kebenaran pada ayat ke-17 ini? Adakah kerana mereka tidak pernah serik dan sanggup memilih untuk terus hidup dalam kesesatan walaupun azab diberi dengan panahan petir yang dahsyat yang meragut nyawa mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan. Terima kasih saudara Hafizi yang bertanya. Para penonton rahmati Allah, kisah kaum Thamud dan kaum Ad ini memberikan satu mesej yang sangat kuat kepada kita semua. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, Al-Quranul Karim merupakan kitab hidayah, kitab pedoman, panduan kepada kita. Dalam sebuah tesis PhD, pelajar ini, beliau apabila mengkaji Al-Quran, beliau membuat rumusan dalam Al-Quran, Ta'i Hakim, 1/4 daripada ayat-ayat Al-Quran memuatkan kisah-kisah yang telah berlalu pada zaman dahulu. Subhanallah. Memuatkan dialog-dialog. Tengok storytelling dalam Al-Quran ni hebat. Allah Ta'ala kekalkan dialog-dialog itu supaya membuka minda kita. Cerita-cerita dalam Al-Quran seluruhnya itu para penonton, dia akan kembali kepada surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Maknanya cerita ini yang kita baca pada pagi ini, kisah kaum Ad dan kaum Thamud ini memberikan satu pengajaran kepada kita supaya ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bila kita belajar kisah ini, maknanya kita mohon kepada Allah supaya kita ini sentiasa berada pada jalan yang lurus. Betul. Baik. Kebutaan al-a'ma, dalam ayat ini, ayat nombor 17, Allah Ta'ala menyatakan فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى. Mereka pilih untuk memilih kebutaan. Maknanya mereka tidak mahu beriman kepada Allah, tidak mahu beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam.
setelah peringatan demi peringatan telah diberikan, tetapi tak mau dengar. Degil juga Ustaz. Degil juga, hati ni membatu keras, lebih keras daripada batu lah. Kerana itu tuan-tuan menarik. Perincian juga dalam surah Al-A'raf. Para penonton, ayat nombor 78 surah Al-A'raf, tuan-tuan boleh catat ya. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Yang membawa maksud, lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Rumah yang mereka bangga-banggakan tadi, seni bina arkitekturnya hebat, yang hampa tadi duk bangga sangat dengan seni ukir itu, hampa matilah dengan runtuhan rumah mereka sendiri yang mereka bangga-banggakan. Para penonton, ayat nombor 79. Allahu Akbar. Saya baca ayat ni semalam, saya rasa tersentuh. Sebab kita boleh membayangkan. Betul. Ayat nombor 79 tuan-tuan, surah Al-A'raf. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Tuan-tuan, saya bila baca ayat ni kita rasa ya Allah, hebatnya para nabi kita ni, sabar sungguh para nabi kita ni. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Kemudian Nabi Saleh berlalu pergi meninggalkan kaum mereka yang telah diazab oleh Allah sambil berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah Tuhan aku kepada kamu semua. Wa nasahtu lakum, aku telah berikan nasihat kepada kamu semua. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kamu semua tak suka dengan nasihat. Subhanallah. Ya Hakim, ya Allah, kalau kita baca ayat ni kan, kita boleh membayangkan, ya Allah, subhanallah, tengok hebatnya Nabi Saleh, bersabarnya dia, bersabarnya baginda menyampaikan risalah daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi itulah penghujung yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, orang yang membutakan mata, mengeraskan hatinya, memekakkan telinganya, tak nak dengar Al-Quran, tak nak dengar nasihat daripada para rasul, para nabi. Itulah penghujung akibatnya. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Dan kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang Ustaz, masih lagi ada orang kata sejenis kaum Samud ni yang diberikan nikmat, mungkin kekayaan, rumah yang besar, tetapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu istidraj Ustaz? Ya. Tapi kita nak tahu selepas ini, kerana kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya sempat melihat kepada Facebook Tanyalah Ustaz, sudah ada 1,300 yang suka, 1,200 yang komen dan 3,700 yang melakukan perkongsian. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Baiklah Ustaz, tadi kita berhenti pada ayat 17 Ustaz. Antara intipati yang boleh kita huraikan ialah tentang istidraj Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit, apakah itu istidraj? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang Hakim dan para penonton, istidraj, kata Imam Ar-Razi, istidraj ini ialah dikala seseorang hamba dia minta kepada Allah keduniaan, Allah Ta'ala bagi keduniaan kepadanya. Apa yang dia minta itu semua dapat, tetapi nikmat keduniaan itu menyebabkan dia makin jauh daripada Allah. Ini disebut sebagai istidraj. Dan dalam sebuah riwayat daripada Uqbah bin Amir,
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan. Hadis ini daripada Imam Ahmad riwayatnya. Nabi kata, apabila kamu melihat, maksudnya apabila kamu melihat Allah Azza wa Jalla memberi kepada hambanya daripada perkara keduniaan yang diingininya. Nak itu dapat itu, nak ini dapat ini. Kemudian setelah dia dapat nikmat-nikmat keduniaan itu, tetapi dia terus menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika minhu istidraj. Nabi kata itulah istidraj. Jadi maknanya kita dapat faham daripada hadis baginda Rasulullah dan juga pandangan Al-Imam Ar-Razi tadi, istidraj itu bila mana nikmat yang kita dapat di atas dunia makin menyebabkan kita jauh daripada Allah. Contoh, salat makin jauh. Allah Akbar. Salat subuh tak fikirlah. Kan? Bangun pagi yang dia fikir hanyalah untuk mengenyangkan perut dan memenuhkan duit dalam akaun ataupun poket sahaja. Bangun pagi tak fikir, ya Allah aku tak sembahyang subuh. Tak fikir yang itu. Tapi fikir hari ini macam mana nak market ataupun marketing. Pasarkan produk kita. Para penonton rahmati Allah. Nabi SAW pesan dalam satu riwayat, ni'mal malus salih inda rajul as-salih. Nabi kata sebaik-baik harta yang baik itu pada tangan seorang lelaki yang salih. Maknanya harta yang baik itu di dalam pemilikan ataupun di dalam tangan orang-orang yang salih. Islam tak marah untuk kita jadi orang kaya. Bila saya sebut contoh tadi kan, janganlah bermaksud sejak lagi nak tulis surat letak jawatan di tempat kerja. Bukan. Islam agama yang praktikal. Islam cara hidup. Islam tidak terpisah dengan kehidupan. Ya. Kerana itu, carilah rezeki, carilah kekayaan, carilah, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, carilah rezeki yang halal. Halal. Betul. Buat bisnes yang halal. Marketing cara yang halal. Tolak rasuah, jangan ambil rasuah. Jangan dapat satu, kita kata apa, tender kepada dengan jalan rasuah. Haram hukumnya. Cari jalan yang betul-betul, yang elok-elok, yang halal, satu. Dan para penonton, yang menyebabkan harta kita ini jadi tercela. Sebab apa? Yang pertama kerana, kata para ulama, kerana sifat tamak kita, sifat tamak manusia yang menyebabkan harta jadi tercela. Kerana tu Da'i Hakim kan, Qarun, kisah dalam Quran. Kaya dia. Kaya. Betul. Kan, sampai orang kata harta karun lah. Mencari harta karun. Kita pun tak tahu kenapa datang istilah tu kan, mencari harta karun. Baik, para penonton, kisah Qarun ini dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai ayat nombor 82. Para penonton, kayanya khazanah perbendaharaan Qarun ni, para penonton, orang hak pegang kunci dia. Orang Kedah kata selak pintu, kunci tu kan. Imam Qatadah kata 40 orang yang duk jaga tu, yang pegang kunci khazanah. Baru kunci. Baru kunci. Itu kata Imam Qatadah. Imam Mujahid kata antara 15 hingga 20 orang yang pegang kunci khazanah kekayaan Qarun. Ramai. Apa yang tak eloknya Qarun ni, para penonton? Bangga diri, bongkak dan syuka pula. Suka show off. Suka menunjuk-nunjuk. Para penonton dan yakin kita nak belajar. Kita ada Facebook hari ni kan, kita ada Instagram, kan, kita ada Twitter, macam-macam hari ni. Hati-hati. Hati-hati, janganlah kita menunjuk-nunjuk. Ya, kerana apa? Kita bimbang, kita jadi penyakit Qarun. Wallahu a'lam. Jangan sampai orang kata cari harta hakim pula lepas ni. Jadi sama-sama kita jauhi sifat sombong dan sebagainya. Baik Ustaz, kita sudah selesai membicarakan ayat 17. Kita nak sambung ayat 18. Sebelum tu kita nak dengar alunan dari Ustaz tentang ayat 18 ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ayat nombor 18 bermaksud, dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oh ya, ada lagu juga terjemahan. Tu syok dengar tu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu ayat 18, iaitu ayat yang kedua yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi kita meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Anna Kanina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat ke-18 surah Fussilat, soalan saya Ustaz, setelah azab yang menimpa kepada kaum Ad dan Thamud yang menderhakai Nabi mereka masing-masing, lalu Allah menjelaskan keadaan Nabi Hud dan Nabi Saleh beserta para pengikutnya dan kami selamatkan kedua Nabi itu. Adakah Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa? Bagaimanakah untuk mengukur takwa seseorang yang sebenar-benar takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna atas soalan. Terima kasih Anna Karnina. Subhanallah. Sedap namanya ya. Baik, para penonton, kisah kaum Ad dan kaum Thamud digandingkan di dalam surah Fussilat ini. Kalau kita tengok tuan-tuan, kaum Ad dia pun diazab oleh Allah kerana 3K. 3K. Bukan 3,000 Ustaz Dan Hakim suka akronim ni kan? Okay. 3K. Yang pertama, kaum Ad ni pula para penonton, kaum Ad dia ni satu kaum yang Allah Ta'ala bagi kekuatan fizikal, muscular. Maknanya dia memang gagah, badannya tegap, sasa, gagah. Macam Da'i Hakim lah suka ke gymnasium ya. Dulu Ustaz dulu. Maknanya dia memang kuat. Dalam riwayat antaranya menyatakan dia boleh angkat batu-batu besar tu, dia boleh angkat. Maknanya memang dahsyatlah, dahsyat. Okey, ini nombor satu. Yang kedua tuan-tuan, kaum Ad ini yang kedua kaya. Kayanya kaum Ad ini sampai boleh membazir tuan-tuan. Sampai boleh membazir, digambarkan dalam surah Asy-Syu'ara. Kerana duit terlampau banyak, kaum Ad ni para penonton, dia suka buat bangunan monumen, bangunan pencakar langit yang dia buat sekadar main-main, sekadar tak ada tujuan. Banyak duit. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kaum Ad juga diberikan kekuatan ilmu, keilmuan, kreatif. Apa keilmuan mereka tuan-tuan? Itulah mereka sama dengan kaum Thamud tadi, mereka diberikan ilmu arkitektur yang hebat. Okey? Jadi para penonton rahmati Allah, tiada guna duit banyak, tiada guna tubuh sihat, tiada guna ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi kalau ketiga-tiga ini menyebabkan kita jadi orang sombong, orang angkuh, orang bongkak, jauh daripada Allah, jauh daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak belajar. Tak ada guna tiga perkara ini kalau kita makin jauh, makin bongkak, makin sombong, makin angkuh. Jadi, para penonton rahmati Allah, kaum Ad ini merupakan kaum Nabi Hud alaihissalam. Rupa-rupanya Da'i Hakim, bila kita telusuri kisah-kisah ini, baru kita faham kenapa baginda Rasulullah bila membaca satu ayat, khususnya di dalam surah Hud, menyebabkan telah mengubankan rambut baginda Rasulullah yang mulia itu. Subhanallah. Antaranya ayat fastaqim kama umirta. Jadi dalam riwayat menyatakan sampai mengubankan rambut baginda Rasulullah yang mulia itu. Nak ceritanya para penonton, tengok kisah-kisah ini yang dilalui oleh para nabi, para rasul terdahulu, berat sekali. Jadi kaitan dengan saudari kita yang bertanya tadi dengan ayat nombor 18, Allah Azza wa Jal akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul dan para nabi. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dapat 3K, iaitu kuat, kaya dan penuh dengan ilmu yang mana mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan guru kita, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dan juga terima kasih kepada anda yang telah melakukan 3S suka, sapa dan sebar. Saya doakan kepada anda yang buat 3S tadi ditambahkan pahala, diampunkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, Allah. kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Boleh Ustaz? Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Hakim dan juga Ustaz Zarifi, ya, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Tuan Haji Ilyas, alhamdulillah. Apa khabar tuan? Sihat, alhamdulillah. Okey, silakan tuan. Dalam ayat 18, Allah telah berfirman, para rasul dan juga nabi diselamatkan daripada azab. Katalah Nabi Allah Saleh dan juga Nabi Allah Hud selamat. Tetapi sebelum peristiwa tersebut, adakah malaikat lebih dahulu turun telah berjumpa dengan kedua-dua Nabi tersebut dan suruh untuk mereka keluar daripada kawasan tersebutlah. Jadi apakah pengajaran bagi kita hari ini yang hidup dalam keadaan orang-orang yang sombong, angkuh dan tidak mahu mendengar kata-kata Allah, Quran dan juga hadis ini lah. Apa yang perlu kita lakukan? Dan kita perlu beredar daripada tempat tersebut. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar yang sudi buat panggilan ke kita. Alhamdulillah. Betul Ustaz, hari ini adakah soalan yang ditanyakan tadi, adakah Nabi Allah ni dah dapat dah orang kata okey, Nabi Hud, Nabi Soleh kena gerak awal ni sebab nanti akan ada malapetaka. Dan yang kedua, bagaimana kita ni nak orang kata adakah kita kena berpindah, contoh jiran kita sombong Ustaz. Adakah kita kena pindah rumah, pindah taman atau bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Soalan yang pertama, jawapannya wallahu taala a'lam. Ya. Maknanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Jadi maknanya kisah itu sebenarnya, ibrah itu yang Allah Taala mahu kita belajar. Ya, betul. Ya, maknanya jangan jadi sombong seperti kaum Ad dan juga kaum Thamud. Betul. Dan dalam ayat ini jelas Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran ada perkara yang tidak dinyatakan. Ya. Dalam istilah kita sebut disenyapkan ataupun silentkan, ya. Mohon izin. Maknanya disenyapkan. Jadi maknanya perkara itu bukan perkara utama yang perlu kita ambil perhatian. Yang perlu diambil perhatian ialah ini ayat yang jelas yang jelas tercatat dalam Al-Quranul Karim. Itu nombor satu. Nombor dua, terima kasih Tuan Ilyas yang memberikan satu. Saya ingat soalan ini sangat baik untuk memberikan peringatan kepada kita. Maknanya yang pertama sekali, mungkin kita duduk dalam suasana yang kita kata suasana yang tidak baik. Contoh di pejabat kan, setengah-setengah segelintir kecil suka membawang, contoh kan, suka membawang. Sebelum makan pagi nak mula kerja ni dia membawang dulu. Membawang ni bukan mata bawang ya, tapi mengatur orang. Baik, apa yang kita boleh buat para penonton? Yang pertama sekali, elok kita beri nasihat. Betul. Ya, okey, beri nasihat ni ada banyak kaedah. Asasnya hikmah dan sampai mesej tersebut. Kan? Sama ada mungkin mula-mula tu dan hakimnya kita boleh melawak-melawak dulu. Tak payah kita tak payah cerita kisah orang lah ya, kita makan lah, kita sembang topik lain lah. Mungkin itu secara tak langsung kita sedang memberi nasihat. Ya, okey. Yang seterusnya para penonton rahmati Allah, kalau beri nasihat tak jalan juga. Tak jalan juga. Jadi apa kita boleh buat para penonton rahmati Allah? Kita tak payahlah join kelompok tersebut. Maknanya kalau kita nak makan ataupun nak bersembang, kita sembanglah dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Tetapi taklah bererti kita memutuskan tali silaturahim dengan sahabat tadi, tidak. Ya, tetapi kalau kita tengok bibit-bibit nak mengatur orang tu, minta maaf ya, saya ada kerja lah. Ayat tu Ustaz. Ayat tu. Tetapi niatnya ialah memang kita tak nak masuk dalam gelanggang kelompok orang yang mengumpat orang. Ya. Jadi pada saya yang kerdil ini, saya kira watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Beri nasihat kebenaran, beri nasihat kesabaran. Ini yang kita perlu buat. Hidupkan budaya memberikan nasihat. Ya. Hidupkan budaya memberi nasihat supaya, karena tadi kita baca dalam surah Al-A'raf kan, Nabi Saleh berpaling daripada umatnya yang diazab oleh Allah itu. Nabi Saleh kata, telah disampaikan peringatan kepada kamu.
tapi kamu tak nak dengar, kamu tak suka dengan nasihat. Jadi pada saya lah dan yakin, budaya nasihat menasihati mesti kita hidupkan dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Jadi itu antara dua perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertama nasihat, Ustaz. Nasihat ni ada yang boleh orang kata direct, ada yang indirect kan. Betul. Kalau tak mampu direct takut terasa, mungkin kita guna indirect, Ustaz. Mohon Betul. izin. Dan yang kedua ialah dengan cara kita ini meninggalkan. Sebab ada orang, Ustaz, dia kata tak apa, saya dengar je, saya tak bercakap. Memanglah mula-mula dengar, dah lama hujung tu betul juga tu. Mengiyakan. Jadi takut-takut kita tergolong dalam golongan yang sombong. Baik, Ustaz. Betul. Kita sudah habis membicarakan tentang dua ayat 17 juga 18. Ya. Sekarang kita nak berpindah kepada ayat 19. Baik. Jadi seperti biasa, Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk memperdengarkan sedikit alunan ayat suci Al-Quran. Ayat nombor 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Maksudnya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah diheret ke neraka, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah diheret ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Dia ada kaitan dengan ayat 20 nanti. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan peringatan kepada kita nasib orang yang tak nak dengar nasihat Allah, arahan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, mereka tidak beriman. Inilah nasibnya di hari akhirat nanti. Kerana itu para penonton, mari kita bawa dalam kehidupan kita ayat ini. Ada benda yang kita takut para penonton, antaranya ialah Nabi pernah sebut orang-orang munafik ini ada 3 tanda. Okey, munafik tu orang yang ada sifat nifaq. Ya. Sifat nifaq ni apa para penonton? Sifat nifaq ni berpura-pura, kalau istilah kita hari ni, pepatah kita sebut talam dua muka, apa lagi? Musuh dalam selimut, ya. Gunting dalam lipatan. Macam itulah kan. Para penonton, nifaq ini, sifat nifaq ini ada 2. Satu nifaq i'tiqad, menyembunyikan keimanannya. Di depan orang mukmin, di depan orang beriman, dia mengaku dia orang beriman, tetapi hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Ini contohnya Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Para penonton, Ibnu Ubay ni dalam Al-Quran ada surah Al-Munafiqun. Para penonton, Ibnu Ubay ni dia punya cantik punya berlakon. Anak muda lagi. Cantiknya dia berlakon ni, ketika Nabi nak menyampaikan khutbah di Madinah, dia bangun terlebih dahulu di depan. Seolah-olah jadi pengacara majlis. MC, Jadi MC. Dia kata, wahai sekalian, tolong beri perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beri perhatian betul-betul. Beri sokongan kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad datang ke sini untuk membawa kemuliaan kepada kita semua. Power. Ayatnya memang ayat apa tadi? Ayat ni, ayat puji. Ayat puji. Tapi dalam hatinya penuh dengki busuk, tak suka kepada Muhammad dan para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin. Dia tak suka. Para penonton dirahmati Allah, ini nifaq i'tiqad. InsyaAllah saya kira kita tak masuk dalam golongan ini. Kita mohon kepada Allah supaya kita jangan masuk golongan ini. Baik, para penonton, yang kedua yang kita takut ialah nifaq yang kedua, iaitulah kita sebut sebagai nifaq yang ringan, tetapi nifaq ini bahaya, iaitulah nifaq pada amalan. Yang ini yang Nabi sebut ada 3 ni. Nabi kata kepada kita, min alamat al-munafiq thalatha. Kata Nabi, tanda 3 orang ataupun ada 3 tanda orang itu munafik. Yang pertama, idza haddatha kadzaba. Bila dia bercakap dia bohong.
Hang nak tahu tak cerita ni? Hang nak tahu tak cerita ni? Padahal dia tipu cerita tu. Betul. Kan? Bercakap, tipu. Hari ni macam-macam orang nak tipu orang ni, para penonton. Scam orang lah, kan? Guna muka gambar Da'i Hakim, sertai pelaburan kami, patuh syariah. Dia letak gambar Da'i Hakim. Padahal Da'i Hakim tak terlibat pun. Jadi kena hati-hati. Okey, yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Daripada awal memang dia buat janji tu memang dia nak tipu. Tapi kita belajar ataupun kita ambil hadis ini, bawa dalam hidup kita, kita suka kadang-kadang tipu anak-anak. Kan? Anak-anak menangis. Ni pagi ni kita nak pergi kerja ni kan, anak-anak menangis. Kan? Jangan menangis abang dong, nanti balik ayah beli permainan bola ke apa kan. Jadi balik pukul 5 petang nanti tak ada pun. Tak beli pun. Kita kata apa? Kedai tutup lah abang dong. Itu satu. Yang kedua ni, kita berjanji dengan orang. Contoh Da'i Hakim ya. Kita berjanji, okey, nak jumpa pagi ni pukul 10 pagi. Kan? 10 pagi tak nampak batang hidung kita ni. Kita kata apa? On the way. Ni pun masalah juga. Nampak ringan tapi bimbang masuk dalam hadis ni. Yang ketiga, kata Nabi, maksudnya apabila orang itu diberikan amanah, orang itu khianat. Allah. Diberikan amanah, orang itu khianat. Bila sebut amanah ni tuan-tuan, ya, orang yang diberikan amanah, jangan kita fikir ketua kampung saja, ketua lorong, ketua blok. Kita ni sebagai ketua keluarga, kita juga memegang amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Ya. Jadi kadang-kadang Da'i Hakim yang berlaku, ya. Kadang-kadang suami ni ada isteri yang mengadu, suami ni ustaz, bila dengan kawan-kawan dia suka belanjakan kawan dia. Makan kedai tom yam campur macam-macam lah. Kan? Tapi kami ni isteri dan anak-anak minta nak makan, yalah menu yang lazat-lazat sikit. Dia tak nak bagi ustaz. Punyalah kedekut. Dengan kawan-kawan sembang, ya Allah, senyum. Tapi dengan kami ustaz garang. Para penonton, ingatan untuk diri saya terutamanya. Al-Imam Asy-Syaukani menyatakan kalau kita ada dua karakter begini, dengan orang luar dari rumah kita, kita baik, kita santun, tetapi dengan orang dalam rumah kita, isteri dan anak-anak, kita layan dengan penuh kekerasan dan sebagainya. Hati-hati. Imam Asy-Syaukani menyatakan orang ini sedang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak layan kawan-kawan boleh, tak ada masalah, tetapi jangan lupa hak yang mesti kita tunaikan kepada isteri dan anak-anak ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jikalau bercakap pastikan benar, jikalau berjanji tepati, dan jikalau kita diberikan amanah tunaikan. Baik. Saya tertarik dengan satu soalan. Sempat lagi buat pantun tu. Masya-Allah. Ustaz, nak fikir tadi tu. Hebat, subhanallah. Saya tertarik dengan soalan seterusnya yang ditanyakan oleh sahabat kita Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Berpandu pada ayat ke-19 20 surah Fussilat. Ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka dipisahkan atau dikumpulkan bagi mereka yang mempersekutukan Allah. Soalan saya Ustaz, adakah malaikat Zabaniyah mengumpulkan mereka semua dari yang pertama hingga akhir sehingga mereka tidak membantah dan menolak kerana tidak dapat menyelamatkan diri mereka, dan tiada siapa dapat menolong apabila datang kepada mereka sebagai saksi di atas pendengaran dan penglihatan serta kulit mereka di atas apa yang mereka kerjakan? Yang kedua, adakah kulit manusia juga menjadi saksi di akhirat nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana Wancik atas soalan tentang Ustaz, malaikat Ustaz. Adakah mengumpulkan mereka semua dari yang pertama hingga akhir, iaitu berkenaan ayat 19 dan juga 20 Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton dan rahmati Allah, ayat nombor 19 dan ayat nombor 20 yang kita akan bacakan nanti, dalam tafsir antaranya para ulama menyatakan setelah menyebut kisah kaum Ad dan Thamud yang telah ditimpa bencana azab di dunia ini berpunca kerana sikap sombong dan angkuh mereka,
ayat yang berikutnya masuk pada ayat nombor 19 ni yang kita baca, dan ayat yang seterusnya 20, dan pada kita akan hurai pada esok hari. Allah Ta'ala menceritakan pula azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar itu, azab di hari akhirat. Ya, Allah Ta'ala akan ceritakan bagaimana azab yang akan ditimpakan kepada mereka di hari akhirat. Sebagai apa? Sebagai iktibar kepada kita. Inilah yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, satu. Yang kedua, tuan-tuan, para ulama telah menyatakan, bila kita baca kisah kaum Ad dan kaum Thamud ini, para penonton, maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita umat akhir zaman. Keingkaran, melampaui batas yang dilakukan oleh umat akhir zaman ini, sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak azabkan kita secara langsung di atas dunia ini. Betul. Kalaulah seperti umat-umat terdahulu, atas dunia ni Allah Ta'ala telah azab terus bagi secara tunai. Mana terus bagi. Tetapi tuan-tuan, tengok maha kasihnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah ya kepada kita. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita kembali ke pangkal jalan, kembali kepada fitrah, kembali ke pangkal jalan. Jadi ayat nombor 19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzaun. Dan ingatlah di hari dihimpunkan musuh-musuh Allah di padang mahsyar di dunia dulu untuk dibawa ke neraka. Lalu mereka dijaga dan diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Maknanya di padang mahsyar itu maknanya akan diasing-asingkan dah orang yang nak dibawa ke neraka dan orang yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan peringatan kepada kita sebenarnya untuk kita ni beringatkan kepada diri kita untuk sentiasa jadi orang yang baik-baik. Memanglah para penonton, termasuk dari saya, kita ni bukan orang yang baik. Betul. Ya, Allah Taala tutup keaiban saya yang menyebabkan tuan-tuan nak dengar saya berkuliah pada pagi ni. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban saya, tuan-tuan pun tak nak dengar saya bercakap ni. Kan? Kerana itu, tuan-tuan, apa yang penting ialah kita sentiasa memperbaharui taubat kita. Bagaimana? Simple sahaja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baginda Rasulullah, para penonton, dalam riwayat sehari Nabi beristighfar sebanyak 70 kali. Itu Nabi, Ustaz? Itu baginda Nabi. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah istighfar sehari sebanyak 100 kali. Allah Akbar. Apatah lagi kita, Ustaz, apatah yang lagi banyak dosa ni. Lagilah kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang surah Fussilat bermula ayat 17 hingga ayat 20 bersama dengan guru kita tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita sudah membicarakan tentang ayat 17 dan 18. Dan ketika ini kita membicarakan tentang ayat 19. Jadi kita nak terus meraihkan soalan seterusnya. Tadi sahabat kita Nur Dahliah Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 19, adakah ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka yang tidak mentaati Allah akan menjadi musuh-musuh Allah yang akan dibawa ke neraka dengan dirantai beramai-ramai secara berkumpulan? Adakah mereka itu dikumpulkan seperti binatang ternak di padang mahsyar untuk diadili sebelum dimasukkan ke dalam neraka?
Yang kedua, bagaimanakah keadaan malaikat yang mengheret musuh-musuh Allah ini ke neraka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Baik, terima kasih saudari Nur Dahlia. Saya rangkumkan kepada jawapan ini. Kerana itu para penonton, ketika Rasulullah berada di Makkah, 3 tonggak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beriman kepada hari akhirat. Ini yang menjadi intipati kepada Al-Quranul Karim. Baik, para penonton, bila kita bercakap tentang urusan di hari akhirat, ia merupakan urusan yang sangat menakutkan kita semua. Ia merupakan urusan yang sangat menakutkan kita semua. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, setengah-setengah ulama menyatakan Allah Ta'ala menyebut lebih 80 nama berkaitan dengan hari akhirat. Ya, dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian apa lagi? Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Ba'ath. Ya, ini antara nama-nama hari akhirat. Baik. Para penonton, kehancuran alam semesta ini akan ditandakan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Apa yang ada yang masih hidup pada waktu itu, semua akan hancur berkecai. Semua yang ada di bumi ini, semuanya di langit dan bumi, semuanya hancur berkecai. Binatang, tumbuhan. Habis. Okey, satu. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Akan dibangkitkan seluruh makhluk. Yang kedua. Dan Abu Hurairah menyatakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara 2 tiupan sangkakala itu, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua adalah 40. Nabi sebut 40. Jadi sahabat-sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksud 40 tu? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Apa maksudnya? Abu Hurairah mengatakan, aku tidak tahu. Maknanya antara tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua itu 40. Baik. Yang kita nak bincang pada pagi ini, dalam surah An-Nazi'at, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan manusia ketika berada di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan tertunduk kepala mereka. Tertunduk kepala mereka. Baik, atas dunia ni tuan-tuan, bila waktu kita tertunduk muka kita? Yang pertama, kalau mak ayah marah kita kan? Takut Ustaz. Takut, tunduk kepala kan? Ataupun di sekolah kan? Kan? Apa lagi? Macam itulah kan? Maknanya kita tunduk. Okey. Maknanya di hari akhirat nanti, manusia akan tertunduk waktu itu. Kerana apa? Semua takut. Takut memikirkan apakah yang akan berlaku kepada kita semua pada waktu itu. Baik. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di padang mahsyar ini nanti akan ada yang berjalan dengan kaki mereka. Macam hari ni lah. Dan yakin jalan dengan kaki maknanya sekarang ni lah. Satu. Golongan yang kedua, kata Nabi, akan ada di padang mahsyar nanti menuju mahsyar, mereka berjalan dengan lengan mereka. Macam mana tu ya? Macam kan kalau kita kursus-kursus dulu kan, ada kawat berduri kan, kita apa panggil? Merangkak Ustaz. Merangkak. Macam tu. Itu yang kedua. Yang lebih menakutkan para penonton, golongan yang ketiga, kata Nabi, di padang mahsyar nanti mereka berjalan mengguna muka mereka. Muka ni jadi tapak kaki. Terbaliklah kan? Jadi maknanya sahabat tanya, adakah ada orang macam ni ya Rasulullah? Berjalan dengan kaki pun Allah Ta'ala boleh buat. Apatah lagi berjalan dengan muka pun Allah Ta'ala boleh buat. Itu satu petunjuk. Para penonton, lagi, apa lagi? Dalam sebuah riwayat tuan-tuan, daripada Al-Miqdad bin Aswad, ya, Al-Miqdad menyatakan, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan dengan manusia sejarak 1 mil. Manusia akan tenggelam dengan peluhnya. Tenggelam kita dengan peluh mengikut amalan kita. Para penonton dan hakim, hari ini kita badan berpeluh sikit pun kita tak selesa. Betul Ustaz. Tak selesa tu satu diri kita, yang kedua takut member sebelah. Bau lain macam. Bau lain macam kita ni. Kita tak selesa. Di hari akhirat nanti, dengan dekatnya jarak matahari ini, kita akan tenggelam dengan peluh masing-masing, dan peluh kita itu mengikut amal kita di atas dunia. Ada orang yang tenggelam hingga ke kaki.
buku lali. Ya, daripada tanah sampai ke buku lali. Okeylah. Sikit saja kan. Yang kedua, ada orang yang tenggelam, peluhnya daripada bawah naik ke paras pinggang. Bahaya dah tu. Yang ketiga, daripada tanah peluhnya itu naik ke paras hidung ini. Allahu Akbar. Ini ya mengikut amalan kita di atas dunia. Maknanya yang paling tinggi peluh tadi ni, maknanya itu sebagai isyarat di atas dunia ini tak banyak beramal, kurang beramal, banyak buat dosa. Ini yang kita takutkan. Para penonton, bila kita baca ayat tadi dan juga hadis-hadis ini yang menceritakan hiruk pikuk hari akhirat nanti, barulah kita teringat, kita memaknai hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Siapa yang tolong orang menghilangkan kesusahan orang atas dunia ni, dia tolong orang atas dunia ni, seorang mukmin yang dia tolong orang lain di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesusahan orang itu di hari akhirat nanti. Para penonton, bila kita kaitkan hadis ini dengan gambaran hari akhirat, jomlah kita tolong orang tuan-tuan di atas dunia ini, tolong orang, bantu orang. Kerana apa? Kita bantu orang di dunia, rupa-rupanya nanti di hari akhirat Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat nanti. Jadi para penonton, alhamdulillah kita masih hidup lagi hari ini. Allah bagi peluang kepada kita sehari tambahan hari ini untuk kita bertaubat cepat-cepat, untuk kita kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah. Tuan-tuan, Abu Darda bila fikir tentang hari akhirat menangis, takut dia Abu Darda. Dia takut apa? Apa soalan yang paling dia takut? Da'i Hakim, Abu Darda kata, aku paling takut satu soalan daripada Allah, iaitulah apakah aku beramal dengan ilmu yang aku ada? Tuan-tuan, bila saya baca cerita ni, takut kita tuan-tuan ni hak bercakap lebih ni pagi ni hadut sembang kemas ni kan. Takut kita dulu Ustaz. Kita dulu. Allah Taala tanya, Zarifi, hang buat ke tidak apa yang hang sebut ni? Jadi para penonton, apabila kita makin banyak ilmu, mudah-mudahan kita makin banyak beramal, insya-Allah. Cakap serupa bikin Ustaz. Apa yang kita cakap sama-sama kita amalkan. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara pengajaran yang kita dapat pada pagi ini ialah hendaklah kita semua tolong-menolong dalam kebaikan, dan antara kebaikan yang boleh kita buat ialah kita menyebarkan ilmu yang kita dapat pada hari ini melalui dengan tekan butang share. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan dan juga penghujung ayat yang ke-20. Jadi kita nak dengar dahulu alunan ayat 20 ini dari guru kita, iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat saya Da'i Ustaz Hakim. Para penonton, ayat nombor 20 kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum hatta idza ma ja'uha
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Ayat nombor 20 maksudnya sehingga bila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik para penonton dan dirahmati Allah, ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita. Dalam intisari maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, para ulama tafsir apabila membicarakan ayat ini, mereka meletakkan hadis tersebut bagaimana maksudnya semasa hendak diadili di hari akhirat nanti di hadapan Allah, waktu itu mulut kita akan dipatri, akan dikunci. Allah Ta'ala telah memberikan peluang kebebasan kepada anggota badan kita, tangan, kaki, untuk menjadi saksi, untuk bercakap bagi pihak mulut kita. Kerana itu dalam surah Yasin yang selalu kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dipatri mulut kita ini saat waktu itu, tangan yang akan bercakap, kedua belah kaki kita yang akan bercakap bagi pihak mulut, menceritakan satu persatu apa yang telah tuannya lakukan di atas dunia dahulu. Ya, betul Ustaz. Jadi ini memberikan satu pengajaran kepada kita untuk kita sentiasa diri kita rasakan diri kita ini, kita rasa diri, kita bina keyakinan bahawa kita sentiasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Yeah. Ini yang kita kena ada dalam diri kita semua, muraqabatullah. Yeah. Kita sentiasa rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz disebutkan tentang tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kulit kita juga Ustaz akan menjadi saksi seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat ke-20, kita biasa mendengar tentang mata, telinga, kaki dan tangan akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan maksiat kita yang berkaitan dengan mereka ketika di dunia. Soalan saya, bagaimana pula dengan kulit seperti di ayat yang ke-20? Apakah jenis-jenis maksiat yang kulit akan jadikan sebagai saksi di akhirat kelak? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Baik, terima kasih saudari Intan Zurina. Secara umumnya kulit kita ini juga akan menjadi saksi kepada Allah. Yeah. Maknanya waktu itu mafhum ayat ini kita tak dapat mengelak lagi dah. Memang kena jaga betul-betul Ustaz diri kita ni. Ya, maknanya di hari akhirat kita tak dapat mengelak lagi dah. Maknanya kita tak boleh nak tipu dah. Tak boleh nak cipta alasan dah. Yang bercakap pada waktu itu bukan mulut kita, tetapi anggota badan kita yang buat maksiat itu akan bercakap menjadi pendakwa, pendakwa raya yang akan menjadi yang berhujah di depan Allah, bukan mulut tetapi anggota badan kita ini. Maknanya dia bercakap bagi pihak kita. Kerana itu para penonton, para sahabat mereka takut sungguh-sungguh tentang azab api neraka. Sebagai contoh tuan-tuan, Ibnu Mas'ud pada satu hari, Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan. Tiba-tiba dia berjalan dengan sahabatnya Sa'ad bin Akhram. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ni tengok ada seorang tukang besi sedang memasukkan besi di dalam api, kemudian buat naik semula. Kalau orang Kelantan kata nepo. Buat pedang ke, buat keris ke, buat pisau, dia tempa. Nepo Kelantan kata. Maknanya itulah, dia akan masukkan dalam api, angkat balik. Yeah. Dan diketuk, dilentur dan sebagainya. Para penonton, Abdullah bin Mas'ud bila tengok sahaja tukang besi tadi buat masuk besi, angkat balik, kemudian lenturkan, terhenti perjalanan Abdullah bin Mas'ud yang sedang berjalan itu. Berhenti. Allah. Berhenti. Sebab dia kata, aku takut bila tengok api dunia, teringat api akhirat.
Tuan-tuan, api akhirat ni, aduh. Kita tengok api, tengok BBQ Ustaz. Balik. Api akhirat ni, Da'i Hakim, ya Allah, dalam hadis Nabi mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api dunia ni baru satu juzuk, satu bahagian daripada 70 bahagian api dalam neraka. Dan Nabi kata, api neraka nanti 69 kali ganda daripada api dunia. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang ni pun tak tahan Ustaz. Allah, api dunia ni kena sikit pun, pap, dia panggil apa? Reflect kan? Ya, Ustaz. Pantulan. Pantulan balik, baru kena sikit. Dah terangkat dah tangan kita ni. Api akhirat 69 kali ganda lagi. Tak boleh nak bayang para penonton. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para penonton rahmati Allah, apabila kita membaca ayat-ayat seumpama ini, marilah kita tanamkan keinsafan dalam diri kita dan kita berusaha untuk jadi orang yang baik-baik. Itulah tujuan kita membaca Al-Quran, Da'i Hakim. Ya, bukan setakat kita melagukan, bukan sekadar kita membetulkan tajwid, betul, itu perkara penting dalam Al-Quran, warattilil Quran tartila, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah kita tadabbur, kita ambil refleksi ayat Al-Quran, bawa dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tadi kita bincangkan tentang kita punya tubuh, badan Ustaz, kaki, tangan, kulit kita. Adakah alam Ustaz, alam yang kita duduk sekarang ini juga akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak? Tanah, bukit bukau, gunung ganang. Bagaimana Ustaz? Allah, semua ini merupakan amanah. Ya. Tentu sekalilah kita kena rasa malu. Kena malu dengan diri kita nombor satu. Bila kita melakukan dosa. Sebab Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada kita. Kan, macam-macam Allah Ta'ala bagi kepada kita. Banyak benda yang kita tak minta, Allah bagi kepada kita. Ya? Betul. Contoh oksigen, apa lagi, kan? Kita tak minta dalam doa, tapi Allah terus bagi kepada kita. Walaupun kita belum sempat terima kasih kepada Allah, Allah bagi kepada kita. Allahu Akbar. Jadi para penonton, tentu sekalilah malulah kita kepada diri kita nombor satu, dan kepada anggota badan kita ini, dan kepada alam ini. Betul. Kerana apa? Ini semua merupakan amanah kepada kita, dan kita atas dunia ini Allah Ta'ala minta apa kepada kita? Kita makmurkan alam ini. Sebab kita khalifah. Kita khalifah. Kita pentadbir dan memakmurkan alam ini seperti yang dikehendaki oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi itulah antara intipati dan juga orang kata yang boleh kita ambil Ustaz, dia punya mutiara daripada surah Fussilat ini bermula ayat 17 hingga ayat 20. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung. Mungkin Ustaz ada orang kata sebagai pengajaran Ustaz, di 4 ayat ini, apakah pengajaran besar yang boleh sama-sama kita pegang dalam kehidupan dan kita amalkan lalu kita sebarkan Ustaz? Baik, para penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, 4 ayat ini Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita. Nombor 1, belajar daripada kisah kaum terdahulu. Yang kita belajar pagi ini, kisah kaum Thamud yang dihancurkan Allah sebab perangai bongkak, sombong dan angkuh. Jadi perangai yang seumpama itu kita cuba untuk elakkan. Ya, cuba elakkan dan delete, mohon izin. Jangan kita terlibat dengan sifat yang demikian. Kerana Nabi SAW pernah ditanya, para penonton, sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam syurga nanti orang yang masuk syurga tu bagaimana ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang masuk syurga ini ramainya kerana 2 benda. Yang pertama, kerana takwanya kepada Allah. Kerana itu para penonton, di mana-mana sahaja bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bila sebut takwa ni dan hakim, jangan takut kepada Allah dalam masjid je. Hari ni nak dengar khutbah Jumaat. Betul. Bukan yang ni, bukan dalam masjid sahaja. Di pasar raya takut kepada Allah. Di stadium bola takutlah kepada Allah. Dalam bilik air seorang-seorang pun takutlah kepada Allah. Ya, satu. Yang kedua, Nabi kata orang yang masuk syurga ramainya kerana apa? Husnul khuluq, kerana akhlaknya yang baik. Jadi para penonton, 24 jam, 7 hari seminggu kita mailah pakat sama-sama, kita fikir setiap minit, setiap detik nak jadi orang yang baik-baik. Para penonton, dalam sebuah riwayat Nabi cerita kepada sahabat,
Dain Hakim. Nabi kata, aku telah memandang seorang lelaki ini sedang bersenang-senang dengan nikmat di dalam syurga. Maknanya Nabi kata, Nabi nampak seorang lelaki masuk syurga. Apa amalan dia? Amalan dia, para penonton, dia alihkan satu ranting kayu ataupun satu benda yang membahayakan orang. Dia alihkan ranting tersebut, bahaya tersebut, dia letak di tempat yang lain supaya tak membahayakan orang lain. Ya. Para penonton, orang ini masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam konteks kehidupan kita, walaupun sekecil kita pungut sampah, buang di dalam tong sampah, nak lalu di kawasan pejabat, kawasan rumah, ada paku, ada apa, kita buang, ini juga amalan kebaikan. Jangan sesekali kita meremehkan apa juga amalan kebaikan, kerana pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah rangkuman 4 ayat yang kita baca pada pagi ini. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, tapi yang bahaya Ustaz jangan pula ada tengok Roblox polis bahaya ni, kena alihkan Roblox polis ni. Itu bukan bahaya, itu untuk menjaga kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, dengan keberkatan hari Jumaat penghulu segala hari pada hari ini, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihkanlah ibu bapa kami, ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami semenjak kecil lagi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak kasih belas kepada kami, ya Allah, kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Ampunkanlah kami, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah suami, isteri, anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami, ya Allah, dan pimpinlah kami, ya Allah, sekeluarga untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan Ustaz Zarifi lagi untuk sambungan ayat ke-21 hingga ayat 24. Seperti biasa bermula jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi di TV3 dan juga TV9. Akhir kata, rama-rama hinggap di badan, terbang sebentar mencari makan. Al-Quran bukan sekadar bacaan, juga sebagai panduan kehidupan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.